bersama dengan Fitri Haris dan juga Zarul Amrella. Lagunya Syuhud Kalbu, kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jalan cerita, ku padu jiwa, padamu raga, bermohon cinta sekadar cinta. Sungguh suci di pandangan mata, dalam puji, dalam kata-kata, tiada tara dan setara. Cinta, kisah cinta kita. Maha cinta kasihku padanya, tiada lain dan setara. Maha cinta kasihku padanya, kasih cinta kita. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah-fitnah dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture.
Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai padan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik. Pesta Buku Antarabangsa terbesar di Malaysia kembali lagi. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur akan menemui anda bermula dari 26 Mei hingga 4 Jun 2023 di WTC Kuala Lumpur. Dengan reruai pameran melebihi 800 buah meliputi pempamer dalam dan luar negara serta pelbagai keterujaan menarik menanti anda dari 10 pagi hingga 10 malam. Khas untuk anda pencinta buku. Jangan lepaskan peluang ini. Maklumat lanjut, layari www.klibf.my dan di Facebook klibf.my. Tanda pagar Malaysia Membaca. Kota Kinabalu 93.9 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Selamat pagi kepada anda. Syukur apa jua yang anda lakukan. Doa saya untuk anda sentiasa dipermudahkan segala-galanya, insyaAllah. Okay? Sambil kita nak bersama-sama dalam apa jua laluan kehidupan kita ni, jom kita nak sama-sama dapatkan lagi ilmu yang bermanfaat menerusi di Radio IKIM. Seperti biasa, untuk jadual kita pada hari ini, rancangan syariah dan perundangan kembali bersama-sama. Dan anda boleh juga tonton di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM untuk dapatkan intipati pengisian rancangan ini. Okey, dan kita bersara langsung seperti biasa di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 di booth IKIM L85 dan L86. Termasuk juga kita bawa lagi tetamu kita ke sini, iaitu tak lain tak bukan jadual kita untuk hari ini. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, Syafiq. Baik seadanya. So, Alhamdulillah kita berada konti ni di luar daripada premis kita. Ya. Pada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Betul. Bagi mereka pendengar-pendengar radio IKIM yang berada di Pesta Buku, bolehlah datang berkunjung ke konti IKIM di sini. Ya, betul. Semalam pun tak lupa ada sahabat-sahabat kita yang sampai di sini sempat menyaksikan pelancaran 7 buah buku baru, Doktor. Alhamdulillah. Macam mana perasaan, Doktor? Apa rasanya? Saya terima kasih. Saya terpuja kerana itu merupakan satu sangat pencapaian luar biasa bagi IKIM. Di samping kita dapat menyelesaikan satu koleksi Khairul Ummah. Kita ada 9 series. Kumpulkan. Jadi kita dalam masa yang sama ni kita ada promosi semesta Pesta Buku ni. Saya dipahamkan kalau siapa pembeli yang membeli koleksi tersebut 1 hingga 9 dapat 40%. Wow, ini tawaran istimewa ni. Khairul Ummah lah. PBKL lah. Dan yang lain-lain itu sebahagian daripada perancangan kita. So semalam satu pencapaian yang luar biasa. Tapi satu benda yang sangat-sangat penting berkaitan dengan radio. Betul. Itu kita punya podcast. Saya secara resminya Radio IKIM sebelum ni kita dah ada, tapi tidak begitu saya ingat friendly lah kepada pendengar-pendengar. Alhamdulillah semalam secara resminya podcast yang begitu saya ingat friendly lah, user friendly kepada pengguna-pengguna, bagi mereka yang sentiasa mendengar Radio IKIM. So bagi kalau ada terlepas rancangan-rancangan, program-program yang mungkin diikuti, boleh download di bawah podcast itu, dan bolehlah sangat normally di bawah Spotify kalau boleh. Ya, mudah betul, jari je klik anda boleh dapatkan di mana akses kita kepada audio rancangan yang kita pun bersiaran di Radio IKIM. InsyaAllah itu yang utama. Baik, Doktor, kita nak sambung lagi untuk pengisian kita menerusi kuliah kita lah. Saya kira bila nak belajar undang-undang ni kita kena faham, dengar dan kita hayati sebenarnya. Dia dapat memberi kesan yang terbaik, info berguna kepada kita. Dan menerusi rancangan syariah perundangan pada hari ini, kita nak bincangkan berkaitan tajuk bolehkah undang-undang hudud dilaksana di Malaysia, di bahagian yang kedua kita pada pagi ini. Jadi Doktor, di awal ni mungkin Doktor boleh berikan sedikit makluman awal dan juga bagaimana berkaitan dengan hukum hudud ini boleh dilaksanakan di Malaysia. Doktor, silakan. Okey, baik. Terima kasih, Syafiq. Jadi bila kita bercakap tentang hudud, sangat dalam perbincangan kita
di siaran yang lalu saya telah mengupas bahawa undang-undang jenayah Islam ni kita ada kesan-kesan di bawah hudud, kesan di bawah kisah dan kesan di bawah takzir. Secara umumnya pelaksanaan undang-undang takzir di Malaysia berjalan, baik di Mahkamah Syariah maupun di Mahkamah Sivil. Sama juga. Untuk kisos buat masa sekarang, sebahagian pelaksanaan itu sudah berada di bawah kanun kesiasaan dan dia dilaksanakan di Mahkamah Sivil. Sukacita saya nyatakan di sini bahawa bila kita cakap dia diamalkan dan terpakai di Mahkamah Sivil, maknanya ianya applicable, maknanya terpakai kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Kalau kita tumpukan hukuman takzir itu di Mahkamah Syariah sebagai contohnya, ia hanya kepada orang Islam. Dan kalau di Mahkamah Sivil dia terpakai, sama ada hukuman itu, hukuman takzir terpakai pada orang Islam dan orang bukan Islam. Berkenaan dengan hudud, sebagai contohnya, ada beberapa kesalahan hudud itu yang ada dalam kanun kesiasaan, umpamanya mencuri, tapi tidak dikenakan hukuman potong tangan, tapi ada hukuman dia. Peruntukan-peruntukan itu ada dalam kanun kesiasaan. Justru saya suka nak berkongsi pandangan bahawa bagaimanakah ini menjadi satu halangan ke bagi kita untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam, khususnya undang-undang hudud. Bagi saya, apa yang dirancang selama ini, kita sudah ada satu jawatan kuasa, permakasaan bidang kuasa Mahkamah Syariah, terutama sekali dalam bidang kuasa jenayah. Jawatan kuasa teknikal syarak sivil dahulunya dikenali sebegitu, sekarang dipanggil jawatan kuasa perundangan Islam. Di bawah MKI, Majlis Kebangsaan Hayat Islam, sudah ada lengkap dah draft tentang RUU 355 ini, ataupun saya panggil sebagai Akta 355 ini. Bagi saya, apabila rang undang-undang 355 ini setelah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, setelah Duli Yang Maha Mulia Tuanku mendapat memberi perkenan terhadap draft tersebut, maka saya lihat ia boleh dibawa ke Parlimen melalui Dewan Rakyat. Dan benda ni kita telah tahu bahawa benda ni telah diusahakan sebelum ni, tapi dia tidak ada pendidikan. Dia hanya diusulkan, tapi bendanya tak ada. Baru dicadang, tak ada dia punya inti dia. Tapi hari ini intinya saya dipahamkan draftnya sudah ada. Cuma kita kena tunggu proses lah yang selanjutnya. Jadi bagi saya, dengan adanya nanti Akta 355 yang di bawah pindaan kepada bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, bermulanya itu permulaan. Saya tak kata kesemua undang-undang jenayah Islam, terutama sekali hudud, dapat dirasakan, tapi akan ada beberapa kesalahan jenayah syariah, terutamanya hudud sebagai contohnya, dapat dilaksanakan. Tapi kita adalah beberapa kekangan dalam aspek pelanggaran tersebut. Kita tak boleh nak laksanakan ke semua. So bagi saya adalah lebih baik kita melaksanakan dengan limitasi yang ada itu daripada kita tak laksana. Betul. Bahkan pelaksanaan itu akan membawa kita kepada kita lebih akan melihat kepada di mana ada kelemahan dalam aspek itu, dan kita akan memperbaiki. Kita manusia. Undang-undang itu memang Allah Ta'ala sebut hukuman itu dalam Quran, umpamanya mencuri potong tangan, tapi nak melaksanakan itu dia perlu kepada prosedur, dia perlu kepada taknin, mengkanunkan undang-undang tersebut. Dia banyak prosedur dah, kena tengok dia punya tata cara, step by step dan sebagainya. Bukan mudah. So saya dalam hal ini saya melihat bahawa sebagai permulaan, ini pandangan saya, mungkin ada orang tak betul, hukuman bersifat moral seperti zina, liwat dan musahakah. Musahakah ni ialah hubungan jenis antara wanita dengan wanita. Kalau liwat tu lelaki dengan lelaki, dan juga boleh berlaku lelaki dengan perempuan kalau dia bersetubuh melalui pintu belakang. Jadi bagi saya, zina umpamanya, kalau benda ni maknanya pindaan terhadap Akta 355 itu diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong, kita boleh bermula pelaksanaan kesalahan zina itu di bawah
kategori mereka yang belum berkahwin. Sebab dalam rang undang-undang ni hukuman dia sebatan 100 kali. Penjara 30 tahun dan denda RM100,000. Maka kita boleh laksana dah 100 sebatan bagi mereka yang belum berkahwin. Tapi bagi mereka yang sudah berkahwin, hukuman rejam sampai mati tak boleh laksana. Sebab itu tidak boleh diberi kepada mahkamah syariah, sebab itu bukan bidang kuasa dia. Hukuman mati hanya di bawah bidang kuasa di mahkamah sivil. So permulaan itu boleh kita mulakan sesuatu daripada tidak. Begitu juga dalam kesalahan liwat. Walaupun kita nanti kalau ada masa saya akan bincang bagaimana konflik ini berlaku di antara bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah Enactment Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri dan juga kanun kesesaan. Ada kes Iki Putra yang menjadi penghalang buat masa sekarang, tapi kalau ada masa kita akan bincang perkara tersebut. Adapun bagi Musahakah ini, dia satu peruntukan kesalahan sesama jenis bagi wanita ini, satu kesalahan yang bukan di bawah hudud. Dia di bawah kisos, di bawah takzir. Di bawah takzir. Jadi hukuman ini boleh dilaksanakan tanpa adanya pindaan kepada RU 355 ataupun Akta 355, dan boleh juga terpakai di bawah kanun kesesaan. Kita boleh katakan, kita boleh masukkan tafsiran bagaimana hukuman jenis di luar tabi dan sebagainya. Kita ada peruntukan yang luar tabi itu secara umum, tapi kita boleh jelaskan secara detail, secara halus apakah tafsiran hukuman hubungan jenis luar tabi. So buat masa sekarang dalam kanun kesesatan hanya dikhususkan apa yang dimasukkan dengan liwat. Jadi Syafiq, apa yang saya nak nyatakan di sini adalah bahawa kita kena bezakan apabila kita nak laksanakan undang-undang jenayah syariah. Dia tidak semestinya apa yang dimasukkan kefahaman kita dalam hari ini, dalam konteks ini, apabila kita faham bahawa ia adalah kesalahan yang menyalahi negara. Tapi undang-undang Islam, termasuk undang-undang jenayah ini, dia bukanlah semata-mata kesalahan negara, tetapi juga kesalahan terhadap mangsa. Jadi macam kalau dalam peruntukan di bawah kisos, itu melibatkan mangsa, melibatkan negara. Kalau dalam konteks di bawah kanun kesesaan hari ini, dia melibatkan konteks negara. Maknanya ada tak dalam kanun jenayah apa saya panggil this Criminal Procedure Code di Malaysia ini memberi peluang kepada waris mangsa untuk memberi pengampunan. Sebagai contoh, ini ada dalam kanun prosedur jenayah yang diamalkan di Mahkamah Sivil, dan dalam konteks dalam undang-undang jenayah syariah pun kita ada di bawah tata cara jenayah syariah. Okey, baik, jelas Doktor, senang kita faham di situ dan bagaimana sistem ini dilaksanakan, dan pasti rakan-rakan pendengar kita yang tengah tonton juga Doktor di dalam platform media kita, Doktor, kita dapat lihat dia ada komen-komen kita kat sini. Ada Puan Sarifah Kasim, ramai juga yang berikan like dan juga pandangan. InsyaAllah anda boleh hantarkan juga ke talian WhatsApp konti kita 0112900404. Kejap lagi kita akan berikan respon maklum balas dalam apa perbincangan kita pada hari ini yang penuh dengan hikmah ilmiahnya, insyaAllah. Kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana dan kekalkan bersama-sama di Radio IKIM, sebab kita nak berkongsi lagi berkaitan dengan tajuk ini, dan pastikan kekal di setiap frekuensi Radio IKIM. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Masjid Muhammadiyah Ipoh. Masjid ini dinamakan Masjid Muhammadiyah bersempena dengan nama masjid lama, iaitu Madrasah Muhammadiyah. Bagaimanapun, ia lebih dikenali dengan nama Masjid Cina oleh penduduk tempatan. Masjid ini terletak di Taman Tasik Jaya, Ipoh. Ia telah siap dibina pada Ogos 2013 dan dibuka kepada orang ramai
4 hari sebelum Hari Raya Aidilfitri pada tahun yang sama. Masjid ini mempunyai seni bina setanding dengan Masjid Cina yang terdapat di negeri Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan. Pintu masuk utama dihiasi tulisan Cina di bahagian kanan dan kiri, manakala perkataan Masjid Muhammadiyah dalam tulisan Rumi di bahagian atas. Masjid ini merupakan masjid yang pertama di Malaysia yang menggunakan sepenuhnya seni bina Cina. Masjid Cina yang pertama telah dibina di negeri Kelantan. Bagaimanapun, seni bina masjid di Kelantan telah mengambil inspirasi gabungan seni bina Cina dan Siam. Masjid Muhammadiyah ini juga merupakan satu-satunya masjid di luar negara Cina yang mengguna pakai identiti seni bina bangunan tradisi Cina iaitu bumbung panjang dan bumbung lima. Warna merah turut dijadikan warna utama pada kebanyakan struktur tiang, menara dan pintu gerbang. Selain itu, pohon buluh yang menggambarkan tradisi Cina turut banyak ditanam di kawasan taman-taman kecil di persekitaran masjid. Bahagian bumbung pula dihiasi dengan motif bunga raya menggantikan motif teratai yang biasanya digunakan dalam seni bina Cina. Masjid ini diurus takbir oleh Jawatan Kuasa Masjid Muhammadiyah yang lama dan Persatuan Cina Muslim Cawangan Ipoh. Keseluruhan masjid ini boleh memuatkan 1,000 jemaah pada satu masa. Ruang solat utama boleh memuatkan 800 orang, manakala ruang solat wanita yang terletak di tingkat atas pula boleh memuatkan 200 orang. Masjid ini telah mendapat perhatian pelancong daripada negara Cina selepas masjid ini diperkenalkan di saluran televisyen. Menurut Jawatan Kuasa Masjid, mereka juga telah menerima banyak permintaan untuk melawat masjid ini daripada pelawat bukan Muslim. Kota Baru 89.8. IKIM Inspirasi Informa Islami, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita bersiaran langsung di mini studio Radio IKIM bersama dengan berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di WTC KL. Okey, anda boleh datang sama-sama ramai-ramai kat sini di booth IKIM sebab sambil-sambil kita bersiaran langsung, sambil-sambil juga kita boleh berjumpa dengan pengunjung-pengunjung yang tiba di booth IKIM kita ni. Masya Allah, penuh dengan gedung ilmunya. Kita berada di celah-celahan jutaan ribuan buku kat sini. Masya Allah, tambah-tambah boleh dapatkan produk buku IKIM yang kita masih lagi berikan tawaran istimewa kepada anda. Dan sambil-sambil itu kita bersiaran langsung di sini bersama dengan tetamu kita. Masih lagi kita nak tanya dengan tetamu kita ni berkaitan dengan undang-undang perlembagaan. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang sama-sama hadir untuk kita bincang-bincangkan tajuk kita, bolehkah undang-undang hudud dilaksana di Malaysia di bahagian yang kedua. Masya Allah. Okey doktor, kita nak sama-sama juga tahu doktor, mungkin sedikit lagi sambungan daripada tajuk yang ataupun soalan yang kita tanyakan tadi. Adakah bagaimana pelaksanaan hukum hudud ni di Malaysia doktor? Silakan. Okey, terima kasih Syafiq. Sama. Kerana apabila kita bercerita tentang undang-undang jenayah syariah, terutama sekali orang akan sebut hudud. Secara antarabangsa, kalau kita sebut Malaysia is going to implement hudud law, dia akan menjadi satu perbahasan hebatlah, satu dunia akan bincang. Betul. Sebab dia menganggap satu benda yang tabu lah secara antarabangsa. Tapi bagi saya, pelaksanaan hukum hudud ini boleh kita laksanakan di Malaysia dengan perancangan rapi. Jadi kerana itu rapi di sini maksudnya sebab kita ni telah diwarisi oleh penjajah Inggeris. Undang-undang Inggeris ni dah lama, dah ada beratus tahun. Terbina dah. Sampai daripada 1807 sampai 1956. Dia buat pelan-pelan kan. Tiba-tiba kita nak laksanakan, kita kena belajar cara orang Inggeris ni buat. Kerana itu kita kena tengok apa halangan-halangan dia. Nanti saya akan tengok dari aspek halangan dan perlembagaan dan beberapa peruntukan yang ada. Tapi saya nak kongsi di sini bahawa ada banyak perkara yang kita perlu lihat implementasinya itu dalam aspek umpamanya. Tadi kita dalam round pertama tadi, pusingan awal tadi kita sebut
Kalau kita nak laksanakan hukuman sebat, katalah RUU 355 ini diluluskan, kita boleh mulakan hukuman sebat satu sekali kepada orang yang berzina bagi mereka yang bukan muhsan, yang belum berkahwin. Pelaksanaan itu di mana? Apakah yang kita faham? Orang di luar sana faham, ni kena buat selepas sembahyang Jumaat, dia duduk di khairat ramai, dia disebat supaya orang tengok, supaya pegang pengajaran. Itu yang disebutnya dalam ajaran Islam, supaya orang mendapat pengajaran tersebut. Hari ini mungkin orang boleh lihat bukan saja secara live, orang akan kongsi dalam media sosial dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Tapi soalannya sekarang, apakah undang-undang hari ini sebagai contohnya Akta Penjara membenarkan sedemikian? Kerana Akta Penjara mensyaratkan bahawa hukuman sebatan tak boleh dibuat di luar penjara. Jadi dalam sistem penjara. Mesti dalam penjara. Jadi kalau kita lah umpamanya apabila RUU 355 ni ataupun Akta 35 ni diluluskan, apakah kita boleh buat sebatan satu sekali? Itu di luar penjara, maknanya di khairat ramai sebagai contohnya. Tak boleh, dia kena buat pindaan lah. Maknanya di sini maknanya pelaksanaan itu mestilah dia secara syumul. Maknanya apa saja peruntukan undang-undang yang lain yang bercanggah daripada pelaksanaan tersebut, maka itu tak boleh buat. Tapi bagi saya, tak perlulah kita nak laksanakan itu secara total. Maksud di sini ialah, kalaulah hukuman itu satu sekali sebatan dan buat masa sekarang hanya boleh dibuat dalam penjara, maka kita laksanakan itu dahulu. Tak perlu kita nak bising pula, ini tak ikut kita punya kehendak ajaran Islam. Perlu dilihat oleh sebahagian manusia sebagai pengajaran. Mungkin itu bukan satu keutamaan. Keutamaan ialah untuk melaksanakan dahulu. Tapi kalau kita nak tengok semua benda kita nak buat dalam satu masa, maka tidak akan berjalan. Jadi kita kena faham falsafah kenapa undang-undang jenayah Islam ini dilaksanakan, diperkenalkan, supaya kita apabila kita melaksanakan perkara tersebut, dia tidak menjadi backfire ataupun tumahan buruk kepada kita. Kita kena tengok negara-negara Islam lain yang telah melaksanakan perkara tersebut dan ada banyak kelemahan-kelemahan itu, kita ambil pengajaran supaya kita kemaskan kelemahan-kelemahan tersebut, supaya apabila kita laksanakan, ianya ada. Kita manusia tak boleh lari daripada kelemahan, mesti ada cacat celah itu, tapi cacat celahnya itu adalah kurang berbanding daripada kita tidak belajar daripada kesilapan dan kelemahan-kelemahan bagi negara-negara yang telah laksanakan. Ini bagi saya amat-amat penting. Kerana itu bagi saya pendedahan pendidikan dakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam penting. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun kena faham bahawa undang-undang Islam, terutama sekali undang jenayah ni, bukan hanya untuk orang Islam. Sebab kebaikan dia itu bukan untuk orang Islam saja. Bila kita hukum sebat, habislah, matilah orang tu 100 kali sebat. Apakah 100 kali sebatan syarak ini menyamai dengan 100 kali sebatan sivil? Satu sebatan sivil habis kulit koyak. Tapi satu kali sebatan syarak tak ada apa. Orang utara sebut tak ada apa. Jadi banyak cara kena faham dalam hal itu. Jadi bagi saya pendedahan pendidikan itu amat penting, Syafiq. Okey, baik, jelas doktor dalam apa yang difahamkan di situ. Dan bila cakap tentang undang-undang, dia pasti ada kaitan dengan perlembagaan persekutuan. Baik, apakah perlembagaan persekutuan ini merupakan halangan utama pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di Malaysia, doktor? Okey, baik, terima kasih Syafiq. Dalam hal ini, apabila kita bercakap tentang apakah perlembagaan sahaja yang menjadi penghalang, dia sebenarnya pada bacaan saya lah, di samping perlembagaan di bawah perkara 4/1 dan juga jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri, kita ada juga undang-undang lain, terutama sekali ialah kanun kesesaan yang menjadi di antara, ada lagi yang lain-lain ini yang saya ingat di antaranya yang menjadi mungkin halangan sementara. Saya tak panggil halangan selama-lamanya, tapi halangan sementara bagi kita untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam itu, terutama sekali orang boleh cakap tentang hudud dan sebagainya. Kalau kita melihat
kepada peruntukan yang ada di bawah jadual 9 senarai 2 iaitu senarai negeri, dia hanya memberi peruntukan yang agak kecil ataupun saya panggil narrow dia punya peruntukan tersebut, di mana Mahkamah Syariah hanya diberi bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin, undang-undang keluarga lah, cerai, wakaf, pewarisan, baitul mal, dan di hujung tu disebut pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap perintah agama tersebut. So di sinilah lahirnya bidang kuasa jenayah syariah yang dibuat di bawah Akta 355, kerana tanpa ada Akta 355, Mahkamah Syariah tidak diberi kuasa untuk melaksanakan hukuman tersebut, walaupun adanya peruntukan-peruntukan di bawah enactment kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Begitu juga peruntukan yang berkenaan dengan apa dipanggil sebagai perkara 4/1 ini, sebab undang-undang tertinggi negara ada perlembagaan. Jadi mana-mana sahaja undang-undang, termasuk undang-undang Islam, kalau kita nak laksanakan yang bercanggah dengan perlembagaan, maka dia akan terbatal setakat mana percanggahan tersebut, kecuali undang-undang itu dibuat sebelum negara kita merdeka. Kalau undang-undang itu wujud walaupun bercanggah dengan perlembagaan sebelum 31 Ogos 1967, ia tidak akan terbatal. Tapi kalau kita buat selepas itu, termasuk yang kita nak buat di bawah Akta 355 ini, dia akan menyebabkan masalah lah kalau ia bercanggah dengan perlembagaan. Kemudian kita juga ada isu berkenaan dengan kesalahan jenayah umum. Ini yang ada dalam kanun kesesahan, sepertinya mencuri, merompak, merogol, membunuh. Semua ini diperuntukkan di bawah kanun kesesahan, dan bidang kuasa mahkamah ini yang diberikan ialah di bawah bidang kuasa mahkamah sivil. Begitu juga kalau kita lihat ada beberapa peruntukan di mana ada parallel provisions, pergerakan serentak. Maknanya peruntukan tu ada dalam enactment kesalahan jenayah syariah yang ada hari ini. Kita bukan cerita pasal Akta 355, kita pergi enactment kesalahan jenayah syariah yang ada pada hari ini di negeri. Dia juga wujud dalam kanun kesesahan. Contohnya seperti tadi saya sebut liwat. Liwat ada dalam kanun kesesahan, ada dalam enactment kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Sumbang muhram ada dalam kanun kesesahan, ada dalam enactment jenayah syariah negeri. Pelacuran ada dalam dua-dua. Muncikari, hubungan seks sesama jantina yang saya sebut tadi, liwat, termasuk juga musahakah. Hubungan seks luar tabi'i, hubungan seks dengan binatang, hubungan seks dengan mayat. Ini ada peruntukan itu ke dalam kedua-dua kanun kesesahan dan juga enactment jenayah syariah negeri-negeri. Dan ada satu lagi iaitu perbuatan tidak senonoh di tempat awam. Ini ada peruntukan tu dalam kedua-dua di bawah enactment jenayah syariah negeri dan juga kanun kesesahan. Jadi dalam hal ini, apabila adanya percanggahan berlaku antara apa yang diperuntukkan dalam enactment jenayah syariah dan juga kanun kesesahan, sepatutnya dia menjadi satu penambahbaikan. Tapi sejujurnya kita di negara ini kita menghadapi masalah selepas kes Iki Putra diputuskan oleh Mahkamah Federal pada tahun 2021. Nanti pada soalan seterusnya kalau ada lah masa, kita mungkin boleh bincang sedikit tentang kes Iki Putra ini untuk kita melihat bagaimana dia telah menyebabkan satu masalah besar dalam aspek pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia dalam konteks limitasi yang ada pada hari ini. Okey, baik, faham. Kalau kita lihat satu persatu yang doktor maklumkan tadi, memang kita faham ada terkandung di beberapa enactment kanun kesesahan di situ. Dan kalau kita lihat juga baru-baru ni Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menyatakan bahawa
Mahkamah Syariah juga disarankan mengenakan hukuman alternatif seperti kerja amal berbanding dihukum penjara. Nanti mungkin doktor boleh berikan sedikit pandangan di situ bagaimana. InsyaAllah. Dan ada juga soalan daripada sahabat pendengar kita, doktor, kalau lihat di dalam platform media kita, nama akaunnya Fairuz Dila Rosa. Wah, canggih nama. Di situ beliau bertanya, kenapa hukuman bunuh tidak boleh dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah? Adakah perlembagaan menganggap ada undang-undang lain lebih tinggi dari kitab Al-Quran? Nanti doktor berikan sedikit pandangan. InsyaAllah. Okey, kita akan belajar sama-sama berkaitan dengan isu ini, dan jangan ke mana-mana sebab kita bakal berkongsi banyak lagi perkongsian ini, dan anda teruskan setia bersama Radio IKIM yang tengah tonton juga di Facebook, di YouTube IKIM. Teruskan like, komen, share. Kita akan kembali selepas ni, berehat seketika. Penghulu alam buana Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Apabila baginda berbicara, seolah-olah wangian kasturi semerbak dari mulutnya. Apabila dirinya melewati satu lorong, segera diketahui bahawa baginda baru melaluinya, dek keharuman yang ditinggalkannya. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di satu majlis, maka aroma dirinya yang harum akan terus membekas di situ selama beberapa hari, walaupun sesudah peredarannya. Baginda memang sentiasa harum, meskipun tidak memakai wangian. Ketika berjalan di antara sahabatnya, baginda laksana bulan di pagar gugusan bintang yang gemerlapan. Apabila baginda datang di malam hari, maka pancaran cahayanya membuat seolah-olah orang yang berada di sekelilingnya berada di waktu siang yang terang benderang. Sesungguhnya junjungan baginda Nabi SAW itu merupakan pribadi yang paling pemurah, dan budinya meruah, terlebih pantas dari angin yang berhembusan. Dirinya sentiasa mengasihi anak-anak yatim dan para balu. Sahabat yang mensifatkan baginda berkata, belum pernah aku melihat lelaki segak, berambut hitam berpakaian merah, yang dapat melebihi ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petikan tadi telah disunting dari kitab Maulid Ad-Daibai, karya Al-Imam Al-Muhaddith Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Kuantan 89.6. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama Radio IKIM, yang juga baru buka dan pasang Radio IKIM. Kita sedang bersecara langsung di mini studio Radio IKIM bersempena berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kita bawa semua tetamu-tetamu kita kat sini. Jadi kepada pengunjung yang sampai di booth IKIM di L85, L86 ini, boleh sama-sama kita bertemu, kenal-kenal antara satu sama lain, berjumpa bersama dengan penyampai-penyampai Radio IKIM dan juga tetamu undangan Radio IKIM di sini. Okey, dan kita bersama langsung di sini membawakan rancangan syariah dan perundangan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Dan sambil-sambil kita bersiaran ni, tetap juga kita boleh dapat akses untuk memberikan respon, maklum balas dari sahabat-sahabat kita yang berada di dalam platform media sosial kita. Tengok doktor, kalau lihat di sini ada yang like, komen, share banyak-banyak. Terima kasih di YouTube juga di Facebook. Okey, dan tak lupa di sini kita nak bawakan soalan yang terdapat tadi doktor. Ada yang sahabat kita bertanya, Fairuz Dila Rosa itu nama Facebook beliau. Okey, beliau bertanya, doktor, kenapa hukuman bunuh tidak boleh dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah? Adakah perlembagaan menganggap ada undang-undang lain lebih tinggi dari kitab Al-Quran? Doktor, silakan. Okey, terima kasih ya. Jadi sebelum saya jawab soalan yang dikemukakan oleh Fairuz ini, tadi Syafiq cakap
datang ke konti, kita ada di L85, L86. Bagi mereka nak tahu di mana L85, L86 ni, tengok di mana ada CMB. Dia kalau masuk entrance dari CMB tu, di situlah adanya kita punya Rai untuk kita punya buku dan juga kita ada punya konti. Okey, saya nak jawab soalan tadi sebut. Seperti mana saya sebut di awal tadi bahawa kita sekarang ni kita nak mempertingkatkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah. Betul. Sebab buat masa sekarang undang-undang yang ada iaitu perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi tidak membenarkan mahkamah syariah untuk melaksanakan hukuman jenayah syariah, termasuk disebut tadi hukuman bunuh. Sebab bunuh buat masa sekarang ini di bawah kanun kesesahan di mahkamah sivil. Betul. Isunya sekarang ialah bunuh di bawah apa? Kesalahan di bawah undang-undang kisos. Jadi bila kita sebut kisos ni, dia buat masa sekarang amalannya ialah di mahkamah sivil sebab kita ada kanun kesesahan dan ia terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam. Hari ini kita menjadi masalah sini ialah mahkamah syariah di bawah jadual 9 senarai 2 senarai negeri bawah Lembaga Persekutuan mengkhususkan mahkamah syariah ni hanya untuk orang Islam. Jadi bila berlaku pembunuhan sebagai contohnya melibatkan orang Islam membunuh orang bukan Islam, kita nak bawa pergi mahkamah syariah macam mana? Mana kan sebab dia berlaku kedua agama yang berbeza kan. Jadi kita tak boleh nak bawa. Jadi dia kena bawa ke mahkamah sivil. Kerana itu dalam segmen yang sebelum-sebelum ni apabila saya membincangkan tentang harmonisasi undang-undang Islam di Malaysia. Dalam hal ini saya melihat bahawa undang-undang Islam yang baik ini haruslah kita guna pakai dan kita ambil kesempatan ini kita laksanakan kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Buat masa sekarang sudah ada dalam kanun kesesahan sebagai contohnya hukuman bunuh itu. Dan dia dihukum balik. Bila ada kesalahan membunuh seseorang itu di bawah Seksyen 302, dia akan dihukum gantung sampai mati. Cuma sekarang ni dengan adanya pindahan yang baru berlaku dalam seminggu dua ini bahawa Dewan Rakyat telah membuat pindaan bahawa tidak ada lagi hukuman bunuh ataupun hukuman mati mandatory. Cuma dia boleh dihukum bunuh, dijatuhkan hukum bunuh, mana mahkamah ataupun hakim ada option untuk melihat pertemuan. Jadi dalam soalan yang diberikan ini di sini ialah kita kena lihat bahawa mahkamah syariah ni bidang kuasanya kecil. Mahkamah sivil bidang kawasannya besar. Tak semestinya apabila kita laksanakan undang-undang kisos ini di mahkamah sivil, katalah dia tu dijatuhkan hukuman bunuh, dia mengikut tata cara syariah, apakah itu tidak dianggap sebagai pelaksanaan hukuman kesalahan di bawah kisos itu mengikut undang-undang syariah? Dia dilaksana di mana itu tak penting. Yang penting dia menepati hukum syariah, menepati tata cara syariah. Bagi saya itu yang penting. Jadi kalau kita nak bincang, nak berdebat, mestilah kita laksanakan sebab di mahkamah syariah, dan mahkamah syariah itu applicable kepada orang Islam dan bukan Islam. By all means, pindahkan perlembagaan dan kita kata semua orang tertakluk kepada mahkamah syariah. Dan bila nak pindah perlembagaan, dia kena bawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Maka ini semua terpulang kepada ahli-ahli Dewan Rakyat buat permulaan untuk mengambil inisiatif ini. Jadi saya melihat bahawa limitasi yang ada pada hari ini ialah dalam perlembagaan di bawah jadual 2 senarai 2 jadual 9 senarai 2 senarai negeri. Okey, baik. Alhamdulillah faham Semoga terjawab. Untuk sahabat kita Fairuz Dila Rosa, itu nama Facebook beliau. Jadi tidak ada persoalan kata apakah undang-undang itu lebih tinggi daripada Quran. Bukan isu dia. Isunya ialah kerana kita dalam hal keadaan di Malaysia yang masyarakat majmuk dan sebagainya, kita betul melihat kepada bagaimana kita nak laksanakan perkara tersebut. Okey, alhamdulillah faham Dr. Syukur. Kita nak teruskan lagi untuk soalan yang berikutnya sebab tadi kita dapat daripada sahabat kita juga ada bertanya yang berkaitan dengan baru-baru ni yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menyatakan bahawa Mahkamah Syariah juga disarankan mengenakan hukuman
alternatif seperti kerja amal berbanding dihukum penjara? Doktor, pandangan. Okey, Syafiq. Ya. Saya tak tahu Syafiq masih ingat tak? Ini cerita lama lah. Isu itu berlaku di Pahang. Okey. Kalau tak silap saya, kesnya kes Kartika. Kes Kartika ini dia dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah di Pahang. Dia disabitkan minum arak dan dia dihukum dengan ikut peruntukan yang sedia ada bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, iaitu 356, 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan sebatan 6 kali. Jadi benda masa tu riuh, bising, kecoh. Dia kenapa dia dihukum begitulah, apa semualah, dia ni macam-macam lah. Saya pun tak maulah pergi pada perbincangan lebih lanjut perkara tu. Tetapi satu perkara yang saya nak berkongsi dengan para pendengar dan para penonton ialah apabila pada masa itu kalau tidak silap saya, sama ada pemangku Sultan Pahang ataupun pada masa itu Sultan Pahang almarhum, ayahanda pada Sultan Pahang sekarang yang agung, dia telah campur tangan. Dia mengenepikan hukuman tersebut dengan kerja amal, iaitu dia kena pergilah di satu tempat untuk buat kerja amal. Soalannya sekarang, apakah undang-undang Islam tidak mengambil pendekatan ini? Jawapannya, siapa kata tak ada? Okay. Siapa kata tak ada? Dia boleh dilaksanakan di bawah bidang kuasa kalau kesalahan-kesalahan itu di bawah ta'zir. Di bawah ta'zir. Jadi isunya sekarang, kita di Malaysia sekarang, kita laksanakan hukuman itu semua hukuman ta'zir. Walaupun kesalahan itu kesalahan hudud. Boleh tak kita ganti? Umpamanya kalau seorang tu dia melakukan kesalahan-kesalahan moral, dia ditangkap mukadimah zina, kita tak mau hukum dia hukuman penjara. Kita tak, awak pergi tak perlu, kadang-kadang tak perlu pada kerja amal, tapi kalau tak, awak kena pergi ikut kursus-kursus yang berkaitan hal ehwal akhlak, hal ehwal perkahwinan, dan sebagainya. Dan mesti ada dia punya memenuhi dia punya contact hours dia. Kena penuhi berapa awak telah lalui, mesti lengkap jam tersebut. Kalau tidak, tak boleh. Dan saya telah bercakap banyak kali dalam dalam platform yang sebegini bahawa kita dalam dunia hari ini, kita ada apa dipanggil restorative justice, RS, iaitu kita sekarang ni negara-negara sudah tidak melaksanakan hukuman penjara dan dia menggantikan dengan hukuman-hukuman alternatif yang lain. So apakah dalam undang-undang Islam tidak ada alternatif? Banyak. Di bank daerah itu hukuman alternatif. Apakah itu tidak boleh dilaksanakan? Boleh dilaksanakan. Kata seseorang itu, dia tu ditangkap melakukan perbuatan yang tak senonoh dan perbuatan yang tak senonoh di Kuala Lumpur. Kita hantarlah dia pergi di pulau mana, di ceruk mana tu. Hukuman dia sebab awak telah melaksanakan satu kesalahan ini dan buat kerja amal di sana. Apa dia? Kita tak cukup kita punya hasil tanaman. Awak pergi tanam kebun. Kena ada KPI je. Dan dia bukan dia pergi tanam saja, dia akan dilatih lah. Bagi latihan, awak kena tanam ni, KPI awak kena laksanakan satu projek tanaman besar-besaran. Mula kecil-kecil dululah di satu pulau ini, dan pihak-pihak yang agensi akan membantu dan didik awak. Dan daripada situ, bukan sahaja dia telah melalui proses, dia kembali kepada fitrah, bahkan selepas itu dia boleh buka satu bisnes pula. Jadi kita boleh tengoklah, maknanya undang-undang Islam ni jangan kita faham bahawa dia hanya berbentuk fizikal, sebat, penjara, kemudian dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa perspektif alternatif seperti mana yang disebut oleh Datuk yang berhormat Senator Datuk Dr. Naim,
kita punya menteri di Jabatan Perdana Menteri Ewan Agama sangat-sangat tepat sebab beliau ni seorang hakim syariah sebelum ni, ketua hakim Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan dia mempunyai latar belakang kedua-dua undang-undang. Dia ada LLB honors, ada LLB syariah. Kemudian buat pula masters dekat UK, kemudian buat PhD di UKM. Jadi perspektif pendekatan harmonisasi antara undang-undang sivil dan undang syariah ini dapat kita terapkan, dan dalam hal ini tidak ada isu kalau kita nak laksanakan kerja-kerja amal. Alhamdulillah doktor, itu dia saya kira memang lengkap menyeluruh dengan apa kita bincangkan hari ini, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang juga sudi hantarkan pandangan. Siap ada yang catat lagi intipati penting dalam perbincangan kita. InsyaAllah semoga dapat memberikan kefahaman dan berikan info-info yang baik-baik kepada kita semua. Terima kasih doktor. Mbak Syafiq, saya tak sempat lah nak bincang yang Kiputan kita di lain rancangan lah. Nanti kita bincangkan kita ambil sebagai pendekatan untuk kefahaman kita. Terima kasih doktor atas perkongsian di sini. Masya Allah, kita pun dah mendengar sekitar kita ni meriah dah ni kan, dengan pengunjung-pengunjung dekat bus IKIM yang dah bermula sampai, yang nak dapatkan istimewa tawaran buku-buku IKIM. Masya Allah, banyak lagi stok kita masih lagi ada. Dia datang beramai-ramai di L85 dan L86. Juga selari seperti doktor katakan tadi, ada info tambahan tu, selari dengan CIMB Bank dekat WTC Kuala Lumpur ni. Datang ramai-ramai insyaAllah. Sebagai tambahan Syafiq, silakan. Dia dah pergi bank ambil duit, singgahlah dekat Rura kita, belilah buku. Sebelah je kan. InsyaAllah mungkin boleh dapat manfaat di situ dalam kita mendapatkan ilmu, rujukan buat kita semua. Terima kasih doktor atas perkongsiannya. InsyaAllah moga dapat jumpa lagi untuk siaran kita yang akan datang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara Madrasah Rancangan Syariah dan Perundangan, dan kekalkan perkongsian anda. InsyaAllah kita ada lagi selepas ni untuk nak sama-sama nak kongsikan dengan anda dengan rancangan menarik yang kita bawakan di Aspirasi 10.1. Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kucing 93.7 FM. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat? Kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Dengan BioOxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ini ada bonus belian tunai, iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung boleh beli secara tunai, dan kalau nak mudah pula boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik, dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Belilah BioOxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Inspirasi Inforia Islam. Semuanya di